A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian di muka surat yang ke-246 daripada Mashaf. Satu hari satu muka surat, insya-Allah kita bersama-sama hari ini di surah Yusuf ayat yang ke-87 sehingga ayat yang ke-95. Ayat yang ke-87 sehingga ayat yang ke-95, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan jadikan pembukaan hari kita ini dengan suatu benda yang terbaik, iaitu dengan Al-Quran. Kita faham insya-Allah satu hari satu muka surat saja, insya-Allah paling kurang. Sekali kepada siapa yang nak lebih, insya-Allah itu adalah sangat-sangat dialukan. Hari ini kita akan lihat insya-Allah sebagaimana biasa. Terima kasih saya nak ucapkan kepada yang telah memberikan feedback gambar dan juga suara. Yang pertama, yang keduanya kepada siapa yang mempunyai kemudahan untuk membuka Mashaf, harapnya kita dapat bersama-sama insya-Allah untuk membuka Mashaf dan sama-sama untuk kita menatapi muka surat 246 ataupun surah Yusuf ayat 87 hingga ayat 95 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-87 yang baru saja bacakan tadi. Kita sekarang sedang bercerita, masih lagi menyambung penceritaan kita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi apa ceritanya ni, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam, kisahnya sekarang ialah kita sampai kepada kekecewaan lah adik-beradik Nabi Yusuf ni, abang-abang Nabi Yusuf ni. Mereka ingin balik semula kepada ayah mereka kerana mereka tidak dapat untuk mengambil Benyamin balik bersama-sama dengan mereka. Tetapi kita baca sebelum daripada ni bahawa salah seorang daripada adik-beradik Nabi Yusuf ni, iaitu abang Nabi Yusuf, tidak mau balik, tidak mau pulang. Sekejap saya nak betulkan insya-Allah, kerana ada kurang masuk insya-Allah. Okay, jadi dia tak nak balik kerana dia nak malu, dia takut kepada ayah, kerana dah buat janji dengan ayah kan bahawa kita tak akan balik kecuali mesti bawa balik juga Benyamin ni semula ke Kanaan, iaitu ke Palestin. Jadi pada masa ni dia tinggal di sana. Jadi sekarang ni lebih kurang, kalau kita boleh katakan, ada 3 orang berada, 3 orang adik-beradik Nabi Yusuf ni berada sekarang ni di Mesir. Yang lain semua balik. Jadi bila balik menceritakan kepada ayah mereka bahawa begini, bahawa Benyamin tak boleh balik. Sekarang ni kemudian abangnya juga tak boleh bersama-sama, tinggal bersama-sama kerana nak tukar tak boleh. Nak tukar Benyamin ni dengan salah seorang daripada mereka ni, Raja Mesir tak beri, Menteri Mesir tak beri, tak izinkan. Jadi mereka pun balik. Jadi mereka balik berceritalah kepada ayah mereka, Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi ayah mereka ni, Nabi Yaqub AS, tak puas hati. Dia nak juga supaya apa? Iaitu supaya dapat juga buat balik ni Benyamin ni. Jadi sebab itulah maka kita akan baca dalam ayat ni, iaitu ayat yang ke-89 ni, ya baniyya. Dia berkatakan, ya baniyya, wahai anak-anakku. Anak-anakku yang bersama-sama dengan dia, yang balik daripada negeri Mesir ni, yang menceritakan kepada Nabi Yaqub ni, izhabu, dia kata pergi semula. Kita tahu kan perjalanan ni lebih kurang 1 minggu atau 1 minggu lebih daripada Kanaan ke negeri Mesir. Jadi dia suruh pergi semula, izhabu fatahassasu. Fatahassasu dalam bahasa Arab ni, fatahassasu ni artinya ialah cek, maknanya kan. Cek, tengok keadaan kan, cari berita dan sebagainya. Jadi ada 2 dalam bahasa Arab ni, satu fatajassasu, yang kedua fatahassasu. Dia satu dengan jim, satu dengan ha. Kalau fatajassasu, tajassus ni artinya biasanya ialah perkara-perkara yang buruk. Perkara-perkara yang buruk itu kita panggil tajassus. Tapi kalau tahassus artinya ialah melihat, mencari satu berita yang baik.
Gitu. Jadi kita ada fatahassasu, kita ada fatajassasu. Jadi dalam ayat ni Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya, fatahassasu, kamu pergilah cari berita-berita tentang siapa? Min Yusuf wa akhihi. Dia sebut sini Nabi Yaqub alaihissalam menyebutkan masih lagi nama Nabi Yusuf. Tengok kan, min Yusuf wa akhihi, tentang Nabi Yusuf dan juga akhinya, saudaranya, iaitu Benyamin. Jadi ertinya sini yang kita boleh faham bahawa Nabi Yaqub ni masih lagi perasaan dia terhadap Nabi Yusuf, dan dia macam masih merasai bahawa sebenarnya Nabi Yusuf ni masih hidup. Sebab itulah disuruh cari lagi Yusuf dan juga akhihi. Tengok, dengar berita, cari berita kan, apa khabar. Wala tayasu, jangan kamu taqnatu. Dalam bahasa Arab taqnatu artinya ialah kamu putus asa. Ini adalah konsep-konsep sebenarnya kan. Kita kata walaupun inilah kata-kata Allah Ta'ala menceritakan tentang kata-kata Nabi Yaqub alaihissalam, tapi semua yang dikatakan oleh Nabi-Nabi ini adalah merupakan konsep dalam hidup kita. Benda-benda prinsip dalam hidup kita yang sepatutnya kita ni secara tidak langsung diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana seorang mukmin ni, orang-orang yang beriman ni sepatutnya berperasaan, bagaimana sepatutnya ada dalam jiwa, bagaimana sepatutnya emosional, bagaimana sepatutnya perasaan, feeling yang ada bagi setiap orang mukmin tu, iaitu wala tayasu mir rauhillah, jangan kamu merasa putus asa daripada rauhi ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan rahmat je, jangan kamu putus asa. Kita tengok keadaan-keadaan dalam hidup kita pun kan macam tu kan, banyak benda-benda kita kata iaitu minta maaf terputus tak apa, insyaAllah kita akan teruskan cerita. Ada masalah elektrik kan. InsyaAllah saya akan teruskan cerita. InsyaAllah ada masalah elektrik, minta maaf. Sekejap tak apa, insyaAllah InsyaAllah kita teruskan. Jadi cerita Nabi Yusuf ni jadi dia membawa satu prinsip prinsip iaitu dalam kehidupan, minta maaf sekejap ya. InsyaAllah. Jadi banyak gangguan. Okey, insyaAllah. Jadi kisah apa ni? Jadi sekarang ni kita tengok kan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam memberitahu kepada anak-anak dia supaya pergi kan, dan kemudian jangan rasa putus asa daripada, maknanya jangan lemah semangat, teruskan, sebab Allah Subhanahu Taala tak akan biarkan perkara ni berlaku macam tu saja kan, insya-Allah kan. Okey, jadi
illal qaumul kafirun. Kafirun, Allah Nabi Yaqub berkata, yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, iaitu jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Rauh situ adalah artinya rahmat. Rauh itu rahmat, melainkan dia kata sebab apa? Orang yang putus asa daripada rahmat Allah ni sebenarnya orang-orang yang kafir saja, yang jadi maknanya kena bezakan di antara orang mukmin dengan orang kafir. Kemudian seterusnya ayat 88, falamma dakhalu, jadi mereka pun pergilah atas nasihat daripada ayah mereka, mereka pun pergilah ke negeri Mesir ni. Jadi Allah SWT sebutkan sini falamma dakhalu alaihi, apabila mereka pun pergilah dan masuk ke, kita nak kata ke negeri Mesir ni kan, dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz, lalu mereka pun berkatakan wahai aziz, iaitu mereka kata wahai aziz, iaitu mereka pergi kepada menteri tadi ni. Jadi aziz tadi ialah Yusuf lah sebenarnya kan. Qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durru, mereka berkatakan massana wa ahlana ad-durru. Ad-durru di sini maksudnya adalah ad-durru ni maksudnya ialah maknanya kelaparan, maknanya telah terkena kepada kami dan juga keluarga kami kelaparan. Artinya iaitu maknanya makanan dah habis, kami ni susah hati dan sebagainya kan. Kami ni jadi dia kata kami tak adalah, jadi kami tak ada, kami perlukan kepada makanan. Kata mereka sini kan masana wa ahlana durru wajidna bi bidaatin muzjah, mereka berkata kami ni hanya bawa, dia kata, iaitu bidaah sedikit barang, sebab masa tu ialah menggunakan menggunakan sistem barter lah kan, iaitu pertukaran kan. Mereka bawa barang-barang, mereka naklah makanan-makanan yang akan diperolehi daripada negeri Mesir. Jadi mereka jumpa kepada Yusuf yang mereka tak kenal pada masa itu. Mereka kata kami bawa bidaah muzjah. Muzjah ni artinya ialah benda-benda yang orang sangat murah kan, yang mana orang semua biasa tak nak. Itu muzjah. Jadi bidaatin muzjatin fa'aifi, dikatakan pada masa itu apa yang mereka bawa ialah slipper, benda-benda yang sangat-sangat remeh lah kan disebut, itu setengah-setengah tafsir lah menyebutkannya. Jadi mereka pun berkata kepada menteri ni, iaitu Yusuf tu, fa'aufi lanal kaila, tolong berilah kepada kami makanan ni kan. Fa'aufi, berilah walaupun duit kami tak cukup kan, walaupun barang kami ni tak cukup kan, walaupun tak sesuai dengan apa yang kami nak dapat ni kan, tolonglah beri kepada kami. Sebab apa? Masana wa ahlana duru tadi tu, iaitu kami ni dah kelaparan. Wa tasaddaq alaina, jadi dia sebut lagi kepada Yusuf ni, tasaddaq, kata berilah sedekah kepada kami, berilah sedikit kepada kami, makna berilah lebih kepada kami kan, sebab apa? Tolonglah kami ni, sebab kami ni miskin. Innallaha yajzil mutasaddiqin, mereka pun berkata kan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membalas kepada orang yang beri sedekah. Ni macam maknanya kalau kita kata dia jack lah kan, jack Nabi Yusuf ni kan, supaya apa kan, tolong berilah makanan kepada kami ni, tolong sedekahlah kepada kami ni, duit kami tak cukup ni nak beli ni kan, kami boleh beri sikit saja makanan. Jadi pada masa itulah maka dikatakanlah Yusuf pun mulalah menceritakan tentang hakikat diri dia, siapa dia dan sebagainya kan. Jadi kita tengok di sini, maka dia kata Nabi Yusuf pun berkata, dia kata qala, jadi Nabi Yusuf berkata kat sini hal, dia kata qala, berkata Nabi Yusuf, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi, kamu tahu ke, kamu ingatkah makna kat sini kan, apa yang telah kamu buat terhadap Yusuf dan juga akhihi sini Benyamin. Jadi daripada sinilah kata ulama bahawa sebenarnya mereka telah memperlakukan satu benda yang tak elok lah kepada akhinya juga, iaitu Benyamin. Maknanya Benyamin ni bila berjumpa dengan Nabi Yusuf, dia ceritalah selepas daripada ketiadaan Nabi Yusuf ni, macam-macam lah mereka ni membuli pula Benyamin ni kan. Mereka ni ramai 10 orang kan, mereka buli pula Benyamin. Yusuf dah tak ada lah. Jadi tu maknanya, sebab itulah daripada sini kan, daripada ayat ni kan. Jadi sebab itulah Nabi Yusuf kata, kamu ingat tak apa yang telah kamu buat kepada Yusuf dan juga saudaranya, iaitu Benyamin tu. Iz antum jahilun, ketika kamu pada masa itu jahilun ni maknanya dalam ahli tafsir kata, iaitu kamu ni ikut perasaan, kamu tak berfikir, kamu ikut saja apa yang kamu nak buat kan terhadap mereka berdua ni dulu, ingat tak? Itu Nabi Yusuf bertanya pada mereka. Jadi kata-kata ni, soalan ni lah kata-kata sebenarnya nak taubihan dia. Dalam bahasa Arab iaitu nak kan, nak
nak marahlah kepada mereka kalau ikutnya kan, apalah kamu buat ni, kamu ingat apa yang kamu buat ni. Tapi Nabi Yusuf mengatakan pada masa tu kamu ni jahilun, iaitu kamu ni tak guna fikiran sangat, guna perasaan je, nak marah je kan. Qalu, pada masa tu mereka pun, bila mereka tengoklah Nabi Yusuf, mereka tengoklah kan menteri ni kan ada gaya-gaya Yusuf dan sebagainya, macam mana dia tahu semua ni kan tentang Yusuf dan sebagainya. Pada masa tu lah mereka pun terasa macam, ni Yusuf ni kalau macam ni bukan orang lain ni kan. Jadi mereka pun berkata, qalu a'innaka la anta Yusuf. Dia kata, qalu a'innaka, kamu ni Yusuf kah? La anta Yusuf, kamu ni Yusuf kah? Qala, lalu berkatalah Nabi Yusuf pada ketika itu, ana Yusuf, aku Yusuf. Dia kata, wa hadza akhi, dan ini adalah Benyamin, saudaraku. Qad mannallahu alaina. Kemudian Nabi Yusuf sebutkan Allah Subhanahu wa taala manna ni menganugerahkan kepada aku, kepada kami, iaitu aku dan juga saudara aku ni. Tengok dalam keadaan sekarang ni aku ni jadi menteri dan sebagainya. Jadi dia kata semua ni Nabi Yusuf ingatkan ini adalah semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mana. Tengok dia puji Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bukan yang maknanya yang dapat ni, yang buat apa-apa ni semua ni ialah aku. Tak kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala. Tengok kamu nak jatuhkan aku, kamu nak buang aku, kamu nak jual aku dulu. Tengok dalam perigi apa yang terjadi sekarang ni. Jadi mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya, tengok dia buat konsep lagi. Konsep, prinsip dia ceritakan bahawa sesungguhnya siapa yang pertama yang bertakwa, wa man yattaqi. Kemudian wa yasbir, siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Taala tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Artinya kita ni dalam hidup kita ni, kalau kita buat baik, kemudian kita bertakwa dan kemudian perlukan sabar sikit ni. Kadang-kadang kita bertakwa tapi Allah Taala kita tak nampak macam Allah Taala ni tolong kita dan sebagainya. Tak, Allah Taala pasti akan tolong orang bertakwa. Tapi hendaklah kita bersabar sikit. Kita buat kerja terus. Allah Subhanahu wa taala pasti akan beri, akan tolong orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik kan. So jangan kecewa, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menolong hamba-hambanya kan yang bertakwa, dan tapi hendaklah perlu sikit wa yasbir. Ayat yang ke-91 kita tengok kan, insya-Allah. Ayat ke-91 qalu, lalu mereka pada masa itu pun berkatalah, mereka kata tallah, demi Allah. Ini sumpah kan, sumpah dengan nama Allah. Tallah, dia kata, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Sesungguhnya mereka berkata, laqad atharaka faddalaka. Allah Ta'ala telah beri kelebihan kepada kamu Yusuf ke atas kami, maknanya lebih daripada kami. Dulu kami anggap kami ni nak macam ni kan. Kami makna usaha nak menjatuhkan kamu, macam-macam, dengki dan macam-macam kan. Kadang-kadang kita harap kan, kita buat satu benda dengan perasaan bahawa kita dengki jadi kita menjatuhkan orang. Kita ingat kita boleh naik, tetapi ingat Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa. Kita plan, tetapi Allah juga ada perancangan dia kan kepada kita. Jadi oleh kerana itulah maka jangan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini qalu, lalu mereka pun berkata tallah asarakallahu alaina. Allah Taala telah melebihkan kamu daripada kami. Wa in kunna la khati'in. Wa in kunna sini bukannya makna tidak, tapi wa in kunna maknanya ialah inna kunna la khati'in. Sesungguhnya kami ni memang salah lah, memang berdosa. La khati'in, kata dalam tafsir Jalalain dia kata ialah berdosa. Jadi maknanya mereka akhirnya mengaku jugalah sini. Jadi adakah Nabi Yusuf ambil peluang ni untuk kutuk mereka, tembak mereka, atau macam mana? Kita tengok ayat seterusnya, ayat 92. Ayat 92 Allah Subhanahu taala sebutkan. Dia kata Nabi Yusuf pada masa tu. Kalau ikutnya kan dah banyak sangat, lama sangat kan apa yang telah dibuat kan terhadap dia, terhadap Yusuf dan juga terhadap Benyamin. Sepatutnya time ni lah kan. Tapi Nabi Yusuf tengok kan bagaimana sifat Nabi Yusuf ni. Sama kita tengok kan sebagaimana Nabi kita SAW semasa pembukaan kota Mekah. Nabi kita masa pembukaan kota Mekah, dia tak hukum orang Mekah. Walaupun mereka ni semua 13 tahun menyeksa sahabat-sahabat kan, membuat macam-macam kepada Nabi kita SAW. Tapi apakah Nabi ni menghukum mereka? Mereka ni memerangi Nabi.
peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab. Jadi tapi bila buka kota Mekah, Nabi tanya kepada orang-orang kafir di Mekah tu kan, kepada orang-orang musyrik dulunya, apakah yang akan aku lakukan pada kamu pada hari ini? Kalau ikutnya boleh bunuh semualah, patutnya kan, orang-orang yang membuat jahat kepada Abu Sufyan dan siapa-siapanya. Tapi Nabi kata, antumut tulaqa, kamu pada hari ini bebas semua, kamu dibebaskan semua. Jadi kita tengok begitulah juga Nabi Yusuf ni, dia tak ambil peluang ni untuk kutuk abang-abang dia dan sebagainya, tapi dia kata qala la tasriba alaikum. Tasrib maknanya tak ada lagi kutukan, kemarahan, kan, cela, tak ada lagi. Aku tak nak cela-cela dah hari ni kan. Qala la tasrib, tak ada tasrib lagi, tak ada cela lagi. Alaikum, ke atas kamu, al-yaum, pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, Allah Subhanahu wa taala moga-moga mengampunkan kamu, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah maha paling rahmat daripada yang memberi rahmat. Jadi maknanya sini Nabi Yusuf berdoa untuk mereka. Nabi berdoa tak kutuk mereka, Nabi Yusuf tak kutuk mereka. Bahkan Nabi Yusuf membawa balik mereka ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bagaimana kan sifat seorang nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surah ini, dalam ayat 92. Ayat 93 kita tengok kan, lalu Nabi Yusuf pun setelah daripada dia pun melayanlah, buat baiklah kepada abang-abang dia ni semua kan. Jadi selesailah, makna cerita ni habis sini. Tapi ayah dia di kampung sana, di Kanaan tu, tak tahu apa yang berlaku ni. Lalu dia pun berkata, Nabi Yusuf pun berkata kepada ni adik-beradik dia, izhabu biqamisi, ambillah pakaian baju komisku ni dan bawa pergi. Dia kata haza, baju ni. Ada setengah riwayat, ada setengah tafsir mengatakan bahawa baju ini adalah merupakan baju yang dipusakai daripada Nabi Ibrahim. Diberi pakai, diletakkan kepada Nabi Yusuf. Semasa dicampurkan dalam perigi, dia kata baju ini tersangkut ada pada leher dia, dan kemudian dia jaga baju ini sampailah kepada bawa ke negeri Mesir dan disimpan baju ni. Tu kata setengah tafsir. Jadi wallahu alam bisawab, kita tak tahulah kan benar ataupun tidak benar kan, tapi itu memang dalam setengah-setengah tafsir, seperti tafsir Jalalain menyebutkan cerita ni. Jadi baju ini adalah baju daripada Nabi Ibrahim tu, jadi lalu diberikan kepada. Jadi kita tengokkan dalam cerita Nabi Yusuf ni ada beberapa kali baju ni disebutkan, perkataan baju disebutkan. Yang pertama sekali masa dicampurkan dalam perigi, yang keduanya semasa isteri menteri itu menarik baju Nabi Yusuf, dan yang ketiga sekarang cerita pasal baju ni. Jadi baju ni diberikan kepada abang-abang dia. Dia kata izhabu biqamisi haza, bawalah baju ini pergi pada fa'alquhu ala wajhi abi, campakkan ke muka, bukan campakkan muka, campak pada muka tu macam campak macam, tapi maknanya letakkan pada wajah abi, ayah aku, ya'ti basira, nescaya dia akan kembali semula dapat melihat. Kerana ceritanya ialah kan, kalau lihat sini maksudnya dapat melihat, ertinya ialah Nabi Yaqub tak dapat melihat lah. Dikatakan oleh kerana dia menangis, dia sedih kan atas apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf dan juga Benyamin, sehingga menangis sehingga mata dia menjadi tak nampak kan, dalam keadaan dia dah tua dan sebagainya kan, Nabi Yaqub AS. Jadi campakkan baju ni, kata letakkan, iaitu letakkan, bukan campak, letakkan baju ni kepada muka ayah, dan akan kembali celik kembali kan, mata dapat melihat kali. Kemudian Nabi Yusuf berkata, wa'tuni bi ahlikum ajma'in, kemudian bawalah semua sekali ahlikum, iaitu family kamu semua, ke negeri Mesir ni. Maknanya bawa baju ni, letakkan pada muka ayah, dia akan dapat melihat kembali. Kemudian kamu bawa semua sekali family kita tu yang berada di Kanaan, bawa semula ke negeri Mesir, bertinggal bersama dengan aku. Jadi inilah cerita permulaan bagaimana Bani Israel ni bermula di negeri Mesir. Sehinggalah nanti kita akan tengok kan, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itulah merupakan keturunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam ni. Jadi waktu ni bi ahlikum, pada masa tu ialah ahlikum sini bukan hanya maknanya Nabi Yaqub dan juga isteri saja kan, tetapi semua sekali, sepupunya dan sebagainya. Dikatakan oleh ahli tafsir lebih kurang ramai mereka ni 80 orang lebih kurang. Jadi mereka pun datanglah selepas daripada tu kan. Jadi tapi sekarang ni cerita baru mereka nak bawa balik baju ni kan. Jadi walamma fasalatil air, ayat yang ke 94 insya-Allah. Ayat yang ke 94 kita tengok. Jadi mereka pun bertolaklah daripada negeri Mesir. Mereka nak balik nak balik ke Kanaan. Jadi walamma fasalatil air, apabila air tu iaitu rombongan tu yang nak bawa balik, adik-beradik dia tu nak bawa balik baju tu kan, dan juga makanan-makanan lah of course kan, nak bawa keluar daripada negeri Mesir tu, qala abuhum,
Nuh di Kan'an, dalam perjalanan kita kata 7 hari ke 8 hari ke 9 hari ke, jauh tu kan, qala abuhum, ayah mereka iaitu Nabi Yaqub alaihissalam ni dah boleh, apa dia kata, inni la ajidu riha Yusuf, aku boleh hidu sekarang ni bau Nabi Yusuf, bau Yusuf dia kata. Maknanya sini, wah hebat kan, Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Yaqub alaihissalam, dia boleh hidu, boleh bau satu benda yang mana jauhnya seminggu perjalanan, iaitu kita katakan 1000 kilometer kan, maknanya dia boleh hidu bau tu kan. Jadi dia kata sini, dia kata inni la ajidu riha Yusuf, aku boleh hidu bau Yusuf sekarang ni, laula an tufannidun, kalaulah tidak kamu ni akan mengatakan aku ni nyanyuk ke, aku ni macam-macam nak tuduh aku kan. Kalau kamu tak tuduh aku punya, aku memang betul ni aku berbau ni, kamu memang tak berbau lah kan, tapi aku ni sekarang dapat bau, kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada orang-orang. Ada dikatakan bahawa setengah anak-anak dia tu masih berada dengan dia, di mana, iaitu di Kanaan pada masa tu. Yang lain tu pergi ke negeri Mesir. Qalu, jadi yang anak-anak dia ni kan, ataupun saudaranya yang berada, ahli-ahli dia yang berada di Kanaan ni pun berkatalah kepada dia, qalu tallah, dia kata innaka lafi dhalalikal qadim, mereka berkata demi Allah, dia kata demi Allah, wahai ayah ke, wahai bapa, wahai apa kan, dia kata kan, innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Yaqub lah, engkau tu lafi dhalalikal qadim, berada di dalam dolal. Dolal di sini artinya ialah, maksudnya bukan sesat, tapi dolal di sini artinya ialah kesalahan ataupun lupa. Maksudkan kesalahan, maknanya tak betul tu, mana ada, macam itulah kita katakan, mana ada Yusuf mana-mana dah ni kan. Jadi mereka ni tak tahu lagi kan. Ya Allah, of course lah kan, masa tu tak ada telefon, tak ada apa kan. Jadi apa yang berlaku di negeri Mesir tadi tu, yang kita cerita tadi tu, sebenarnya itu baru berlaku di negeri Mesir. Sekarang ni kita tak tahu apa yang berlaku sekarang ni kan. Dia tak tahu kan, tapi Nabi Yaqub dah boleh tahu. Jadi maknanya ini seolah-olah kita kata berita tu sampai terus ke sana kan. Jadi setakat itu saja insya-Allah hari ini apa yang berlaku selepas itu. Apabila mereka sampai, nanti kita akan baca seterusnya dalam muka surat 247 insya-Allah. Apabila mereka ini sampai ke negeri Mesir, sampai ke Kanaan, daripada rombongan daripada Mesir sampai Kanaan, apa yang berlaku, apa yang mereka buat, kita akan tengok insya-Allah seterusnya dalam muka surat 247. Setakat itu dulu, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita tutup sesi kita pada pagi ini sama-sama dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.